Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua murid-murid. Bertemu kita lagi pada hari ini dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Rashidah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang kata hubung. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.1 dan standard kandungan kita pada hari ini ialah 5.1.4 dalam kurungan 1. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid semua, mari kita lihat bersama-sama apakah maksud kata hubung. Baiklah, kata hubung ialah kata yang menghubungkan dua ayat atau lebih menjadi ayat majmuk. Baiklah murid-murid, seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, kita menggunakan kata hubung untuk menggabungkan dua ayat tunggal atau lebih. Dan setelah diletakkan kata hubung, ayat tersebut akan menjadi ayat majmuk. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat bersama-sama contoh kata hubung. Contoh kata hubung yang pertama ialah kerana, kedua, dan, ketiga, yang, keempat, hingga, dan yang kelima, atau. Baiklah murid-murid, selain daripada kata hubung yang cikgu senaraikan di sini, terdapat lagi kata hubung lain yang kita boleh gunakan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat bersama-sama satu persatu fungsi kata hubung dan ayat-ayat yang menggunakan kata hubung tersebut. Baik, yang pertama, kata hubung dan. Fungsi kata hubung dan ialah menghubungkan dua unsur yang setara atau yang sama. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh ayat seterusnya. Baik, contoh ayat di bawah terdapat dua ayat tunggal, iaitu yang pertama, Ahmad suka bermain bola sepak. Yang kedua, Raju suka bermain bola sepak. Baik, dalam kedua-dua ayat ini, unsur yang sama atau setara ialah bermain bola sepak. Jadi, ayat yang boleh dibina ialah Raju dan Ahmad suka bermain bola sepak. Apabila kamu meletakkan kata hubung dan, ayat tunggal tadi menjadi ayat majmuk. Maksudnya, Ahmad dan Raju mempunyai kegemaran yang sama, iaitu suka bermain bola sepak. Baiklah murid-murid, seterusnya kata hubung kerana. Kata hubung kerana digunakan untuk menyatakan sebab atau alasan. Mari kita lihat contoh ayat bersama-sama. Yang pertama, Syakila tidak hadir ke sekolah. Ayat yang kedua, dia sakit. Apabila kita menggabungkan dua ayat tunggal ini dengan menggunakan kata hubung kerana, ia menjadi Syakila tidak hadir ke sekolah kerana dia sakit. Dalam ayat ini menyatakan sebab atau alasan mengapa Syakila tidak hadir ke sekolah. Baiklah murid-murid, seterusnya kata hubung atau. Kata hubung atau menunjukkan bandingan atau pilihan antara dua benda atau dua perkara. Mari kita lihat contoh ayat bersama-sama. Yang pertama, Ali suka makan nasi. Yang kedua, Ali juga suka makan mi goreng. Jadi, ayat majmuk yang menggunakan kata hubung atau ialah Ali suka makan nasi atau mi goreng. Di situ kita dapat lihat perbandingan sama ada Ali suka makan nasi atau mi goreng. Antara dua pilihan tersebut.
Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat bersama-sama kata hubung hingga. Kata hubung hingga berfungsi untuk menerangkan akibat dan kesan. Mari kita lihat ayatnya bersama-sama. Yang pertama, Ahmeng makan dengan banyak. Ayat yang kedua, Ahmeng sakit perut. Baik, apabila kita menggabungkan dua ayat tersebut menggunakan kata hubung hingga, ayatnya menjadi Ahmeng makan dengan banyak sehingga sakit perut. Dan ini menjadi ayat majmuk ya. Baik, dalam ayat ini menerangkan mengapa atau akibat daripada makan dengan banyak. Baiklah murid-murid yang cikgu kasih sekalian, seterusnya mari kita lihat pula bersama-sama kata hubung yang. Kata hubung yang berfungsi menerangkan sesuatu dengan lebih mendalam. Baik, contoh ayatnya ialah Datuk mempunyai kebun durian. Ayat yang kedua, kebun durian Datuk sangat luas. Baik, kedua-dua ayat ini boleh digabungkan menjadi Datuk mempunyai kebun durian yang sangat luas. Ayat ini bermaksud menerangkan tentang keluasan kebun durian yang dimiliki oleh Datuk. Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, sekarang mari kita lihat bersama-sama buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 50. Tajuk kita ialah masih lagi dalam kata hubung dan tajuk petikan pada hari ini ialah pokok tin. Baiklah murid-murid, pokok tin ialah pokok buah tin ya, dan kebiasaannya buah tin yang dijual di negara kita dalam bentuk buah yang telah dikeringkan seperti buah kurma atau buah kismis. Cuma kebelakangan ini terdapat trend ataupun keadaan di mana di Malaysia orang mula menanam pokok tin. Baik, mari kita lihat bersama-sama petikan di bawah ini. Dan sebelum kita membaca, cikgu nak kamu perhatikan ya perkataan yang berwarna merah yang cikgu tunjukkan di sini merupakan kata hubung iaitu dan, yang dan kerana. Dan yang di bawah ini ialah ayat-ayat yang belum digabungkan menjadi ayat majmuk ya. Baik, mari kita lihat bersama-sama. Terlihat kotak yang berwarna jingga. Encik Salim dan Hanif ke tapak semayan pokok tin Encik Linton. Baik, mari kita lihat bersama-sama ya di bawah ini dua ayat sebelum digabungkan menjadi ayat majmuk. Baik, yang pertama, Encik Salim ke tapak semayan pokok tin Encik Linton. Dan yang kedua, Hanif ke tapak semayan pokok tin Encik Linton. Baik, di sini kamu dapat melihat dua orang melakukan aktiviti yang sama iaitu ke tapak semayan pokok tin Encik Linton. Oleh itu, kata hubung yang digunakan, baik kita lihat semula kotak yang berwarna jingga ni, kata hubung yang digunakan ialah dan. Ya, bermaksud dua orang yang berbeza melakukan perkara yang sama. Baik, mari kita lihat kotak yang berwarna biru, kotak yang kedua. Encik Linton mempunyai ladang pokok tin yang luas. Baik, di sini ayat majmuk ini menggunakan kata hubung yang. Mari kita lihat bersama-sama kotak yang berwarna biru, apakah ayat sebelum digabungkan dengan kata hubung yang. Baik, kata hubung yang digunakan di sini ya. Kita lihat ayat yang pertama, Encik Linton mempunyai ladang pokok tin. Ayat yang kedua, ladang pokok tin itu luas.
Baik, kata hubung yang di sini menerangkan keadaan ladang pokok tin Encik Linton. Okey, faham ya murid-murid? Jika kamu ada sebarang persoalan, kamu boleh bertanya kepada cikgu. Baik, akhir sekali, mari kita lihat kotak yang berwarna ungu. Baik, ayatnya ialah, beliau seorang usahawan yang berjaya kerana bijak mencari peluang memasarkan tanamannya. Baik, mari kita lihat ayat sebelum ditambah kata hubung kerana. Ayat yang pertama, beliau seorang usahawan yang berjaya. Dan ayat kedua, beliau bijak mencari peluang memasarkan tanamannya. Baik, untuk ayat ini, kata hubung yang digunakan ialah kerana, iaitu menerangkan kepada kejayaan Encik Linton. Baiklah murid-murid, mudah bukan? InsyaAllah, jika kamu tidak faham, kamu boleh bertanya pada cikgu pada bila-bila masa. Baiklah, kemudian mari kita lihat kotak yang di bawah ini ya. Boleh kamu lihat di sini ya, contoh pokok buah tin. Baik, apa yang perlu kamu buat di sini ialah kamu hendaklah mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang paling sesuai. Baik, mari kita baca bersama-sama. Pada tahun 2014, tempat kosong, tahun 2015, Encik Linton telah berjaya menjual 200 anak benih pokok tin. Pada tahun 2016, permintaan telah meningkat. Jumlah anak benih pokok tin tempat kosong telah dijual adalah sebanyak 320 pokok. Permintaan anak pokok tin Encik Linton terus meningkat. Tempat kosong, ramai petani telah sedar akan keuntungan menanam pokok tin. Baiklah murid-murid, apa yang perlu kamu lakukan ialah memilih kata hubung yang di bawah ini dan isikan sahaja di tempat kosong, salin di dalam buku panjang, kemudian snapkan gambar dan hantarkan ke dalam grup WhatsApp ya. Sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya terus kepada cikgu ya. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.